Hai, Assalamualaikum. Nama saya Maria Tengkiftia binti Rasli daripada kelas DPZW 5B. Saya daripada kumpulan 10 ingin membentangkan konsep pengagihan dalam Islam bahagian 1. Okey, yang pertama adalah pengenalan. Okey, secara umumnya Islam adalah agama yang membicarakan tentang kehidupan manusia sama ada di dunia ataupun di akhirat. Segala tindak tanduk manusia haruslah selari dengan tuntutan syariat yang telah ditentukan oleh peraturan atau hukum agama agar ianya membawa kebahagiaan pada kehidupan sama ada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Justru itu, setiap individu harus sedar bahawa pengurusan ekonomi yang betul dan mampan boleh dilaksanakan adalah perkara utama dalam kehidupan manusia. Aspek penggunaan adalah merupakan aspek yang sering kali menjadi isu utama di kalangan pengguna. Konsep kepenggunaan menurut Islam dan konvensional adalah berbeza sekali menurut ilmu ekonomi Islam. Menurut ekonomi konvensional, konsep kepenggunaan bermula dengan menggadaikan semua pengguna adalah rasional dalam membuat keputusan perbelanjaan. Okey, yang seterusnya ada definisi. Definisi ada dua. Yang pertama, pengagihan Islam dan yang kedua, pengagihan konvensional. Definisi bagi pengagihan Islam ialah bagaimana pendapatan dan kekayaan negara diagihkan di antara faktor pengeluaran dan juga bukan faktor pengeluaran. Definisi pengagihan konvensional pula adalah bagaimana pendapatan dan kekayaan negara diagihkan di antara pelbagai faktor pengeluaran yang memberi sumbangan untuk mendapatkan kekayaan tersebut. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuradilah binti Abdul Rahman dari kelas DPZW 5B. Okey, saya akan menerangkan tentang kepentingan pengagihan. Pada dasarnya ni, masalah ekonomi ni dia bukan lahir daripada masalah kekurangan sumber. Tapi Allah dah tetapkan dah rezeki masing-masing tu macam mana kan. So kita ni kena bijaklah dalam mencari rezeki tu. Sama ada kita nak cari dalam sumber yang halal ke ataupun sebaliknya. Okey, harta yang tak diagihkan dengan adil, amanah, jujur ni dia akan menyebabkan satu penindasan, pengaduhan dan dan sebagainya lah. Sampai kan ada wujudnya satu jurang ni, jurang perbezaan di antara golongan miskin dan kaya. Lepas tu orang yang kurang bernasib baik ni mungkin dia akan rasa satu sifat ni, iaitu sifat cemburu, benci, dendam semua tu. Lepas tu yang golongan yang kaya ni dia akan ada dia timbul satu sifat tu, iaitu sombong, bongkak dan pentingkan diri saja. Okey, jadi kat sini Islam berhasrat untuk mewujudkan perpaduan kaum untuk umat manusia supaya lepas ni tak ada dah pecah belah, penindasan. Lepas tu takkan wujud dah satu perbezaan tu yang tadi ni antara golongan miskin dengan kaya. Jadi lepas ni kita punya taraf tu sama je. Okey, kemudian Islam juga berhasrat supaya harta kekayaan ni dia beredar secara sempurna dan terhalang dari dimonopoli oleh orang-orang kaya. Lepas tu orang yang kurang bernasib baik ni, mereka punya ekonomi juga akan terjamin dan selamatlah. Okey, seterusnya Islam juga ada satu sifat ni adalah sifat ambil berat. Okey, sifat ambil berat ni adalah untuk sesiapa yang kurang bernasib baik dalam kegiatan aktiviti ekonomi ni. Okey, mereka ni tidak bergiat aktif ni bukan sebab mereka malas, tapi ada sebab-sebab tertentu. Okey, contoh dia macam kecacatan dalam kesihatan. Lepas tu mungkin mereka rasa tertekan ke apa-apalah sebab
sebab yang munasabah lah dalam pada mereka yang tidak melakukan aktiviti ekonomi itu. So jadi Islam ada satu sifat, iaitu lebih berat kepada golongan tersebut. Seterusnya saya akan terangkan tentang pengagihan fungsian. Pengagihan fungsian ni di antara maqasid syariah adalah mewujudkan al-falah. Dalam memastikan keadilan pengagihan ni, Islam telah menggariskan beberapa kaedah utama yang perlu dilaksanakan. Pengagihan melalui pembahagian pemilikan. Pembahagian pemilikan ni dia terdiri daripada 3 bentuk, iaitu pemilikan individu, pemilikan awam dan pemilikan negara. Pemilikan individu ni adalah yang dibenarkan oleh syarak dan dia sesuai dengan fitrah manusia, selagi mana dia tidak menggugat maslahah umum ataupun dia bukan terdiri daripada sumber awam. Pemilikan individu ni dia terdiri dia tertakluk kepada beberapa syarat. Antaranya dia mendapatkan pemilikan tu yang dibenarkan oleh syarak. Lepas tu selagi mana dia tidak memudaratkan kepada orang lain. Lepas tu dia menggunakan pemilikan harta tu dengan cara yang betul dan dibenarkan oleh syarak. Kemudian pemilikan harta individu tu dia menjaga kepentingan awam. Itu adalah pemilikan awam. Pemilikan awam ni adalah harta hak milik awam dan bukan dimiliki secara individu. Melalui hadis Rasulullah SAW yang bermaksud manusia ni bersyarikatkan kepada 3 perkara, iaitu air, padang rumput dan api. Dalam hadis lain juga menyebut garam adalah salah satu daripada sumber awam. Jadi berdasarkan hadis tersebut, para fuqaha ni dah menetapkan dah 4 perkara ni adalah harta milik umum. Jadi tapi menurut fuqaha, bukan 4 tu saja harta milik umum, tapi selagi mana benda tu dia membawa manfaat, kepentingan kepada manusia, itu juga merupakan hak milik awam. Contoh dia seperti gas, bahan mineral, minyak dan sebagainya. Yang ketiga adalah pemilikan negara. Pemilikan negara ni adalah pemilikan harta oleh Baitul Mal ataupun negara sebagai pemilik di sisi undang-undang. Contoh dia seperti zakat, cukai tanah, kastam dan sebagainya. Harta negara ni dia diperoleh dalam bentuk harta peninggalan orang mati yang tak berwaris ataupun tidak diketahui tuannya. Lepas tu dia merupakan sumber kekayaan alam dalam negara Islam sebelum diserah kepada penggunanya, kepada rakyat. Lepas tu harta negara ni dia diperoleh daripada hasil barang. Contoh dia seperti daripada 1/5 harta al-ghanimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhani binti Ahmad Sabuddin daripada kelas DPZW5B. Saya akan menerangkan tentang hak dalam pengagihan harta. Hak dalam pengagihan harta terbahagi kepada 2, iaitu hak primer dan hak sekunder. Apa yang dikatakan dengan hak primer ni? Hak primer ni adalah pemilik kepada harta. Seseorang yang mempunyai seseorang individu tu dia mempunyai harta, sama ada harta tersebut dikerjakan oleh dia sendiri ataupun dikerjakan oleh orang lain, atau harta tersebut diperoleh oleh pusaka atau wasiat. Tapi sesuatu harta tu menjadi hak dia dan dia berhak untuk membelanjakan harta tersebut. Kalau sekunder pula, hak sekunder ni golongan kedua yang mempunyai hak terhadap harta pemilik. Contoh satu golongan tu dia mempunyai hak terhadap harta primer, iaitu pemilik harta.
sama ada daripada untuk berwasiat, untuk zakat atau sebagainya. Okey. Kat sini dia dalam surah Al-Quran, dalam ayat Al-Quran surah Al-Ma'arij, Allah sendiri telah menyebut bahawa dalam harta kita ni terdapat harta orang lain. Okey, Islam dalam konteks ni Islam tak mengajar kita untuk meminta-minta, tapi Islam mengajarkan kita setiap masyarakat ni perlu tolong menolong antara satu sama lain. Dekat situlah mengapa harta tersebut, harta kita ni ada harta kita ni ada hak orang lain dalam harta kita. Apa yang kita usahakan, apa yang kita kejar. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang amalan dan kesan yang dilarang dalam pengagihan ni. Okey, antaranya adalah riba. Okey, riba ni adalah pertambahan dan peningkatan dalam pinjaman. Okey, contoh macam Ali dengan Abu ni. Abu nak pinjam dekat Ali ni RM5, tapi Ali ni dah tetapkan syarat. Okey, boleh, cuma lepas daripada 2 hari tu, kalau hang tak bayar juga, aku akan tambah lagi RM5. Jadi Abu ni kena bayar RM10. So kat situ memang sasar dah tak dibenarkan kan. Sebab apa? Sebab dia telah memudaratkan kawan dia itu sendiri. Lepas tu kalau pertambahan dalam barang pula, dia bukan riba, tapi nama dia adalah untung. Selagi mana dia tambah dekat barang tu, dia tak lebih daripada harga asal barang tu. Seterusnya adalah pembekuan harta. Pembekuan harta ni dia boleh menyebabkan ekonomi negara ni lumpuh. Lepas tu dia boleh meningkatkan kadar penganggur dalam negara ni. Jadi kita nak bergerak tu tak boleh. Sebab apa? Sebab kita pembekuan harta kan. Jadi kat sini penganggur pun semakin meningkat. Okey, seterusnya adalah pembaziran. Okey, pembaziran ni adalah sangat-sangat tidak dibenarkan. Sebab apa? Sebab daripada kita membazir ni, lebih baik kita membelanjakan harta tu kepada jalan yang benar. Contohnya macam kita mengeluarkan zakat ke, wakaf, infak, sedekah dan sebagainya lah. Okey, daripada amalan tersebut kita pun dapat manfaat dia kan. Orang lain pun dapat gunakan manfaat tu dengan betul kan. Jadi kita tak rugi pun bila kita keluarkan harta kita tu kepada orang lain kan. Jadi kita pun dapat jugalah, kita dapat pahala yang berpanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhani binti Ahmad Sabudin daripada kelas DPZW5B. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kaedah pengagihan semula. Okey, apa yang dikatakan tentang kaedah pengagihan semula? Okey, kita ni sedia maklum, semua tahu bahawa setiap individu tu ada taraf kehidupan sendiri. Ada yang kaya, ada yang sederhana dan ada golongan yang miskin. Okey, begitu juga pendapatan. Setiap pendapatan individu tu akan berbeza. Kalau orang yang kaya, golongan yang kaya, pendapatan dia akan banyak. So orang yang sederhana, pendapatan dia sederhana, dan orang yang miskin, pendapatan dia sedikit. Okey, jadi dengan adanya konteks pengagihan semula ni untuk untuk menyamaratakan atau menolak ketidaksamaan pendapatan. Contoh, setiap individu dia perlu tolong menolong. Jadi dengan adanya pengagihan semula, pendapatan yang diperoleh oleh golongan kaya bolehlah diserahkan ataupun diberikan kepada golongan miskin sebagai bantuan. Okey, Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl. Okey, Allah telah melebihkan sebahagian dari kamu atas sebahagian yang lain. Okey, dapat kita faham kat sini, Allah ni melebihkan seorang tu. Okey, seorang ni dia ada akal fikiran ataupun pandai ataupun kaya, orang lain miskin, tidak pandai macam tu. Jadi orang yang pandai tu akan kena tolong-menolong kepada orang yang tak pandai tu. Kalau orang yang susah, orang yang kaya kena tolong orang yang susah, dan begitulah sebaliknya, kena tolong-menolong. Okey, kenapa adanya pengagihan semula ni?
Dia bukan menuntut supaya orang yang susah ni tak berusaha, hanya meminta bantuan kepada orang kaya, tak. Tapi dalam konteks ni dia menekankan bahawa setiap Muslim tu atau setiap masyarakat tu perlu membantu orang lain yang berada dalam kesusahan. Tak kisahlah dia susah ke miskin ke, tapi dalam konteks ni orang yang kaya ni sebagai pemegang amanah. Dalam harta dia terdapat harta si miskin ni. Okey. Ciri-ciri utama kaedah pengagihan semula ni, kenapa adanya, kenapa pentingnya pengagihan semula ni? Supaya sebagai seorang Muslim kita mencapai kesejahteraan hidup. Masya Allah, Allah cakap tadi, kita ni Allah bagi akal fikiran yang berbeza-beza. Ada orang boleh menggunakan akal fikiran dia untuk menjana pendapatan. Ada orang tak boleh menggunakan akal fikiran dia, ataupun tak dapat menggunakan akal fikiran kerana tak ada benda tu kan. Jadi dengan adanya pengagihan semula ni, setiap individu tu boleh dibantu dari segi kewangan, barangan atau perkhidmatan dan sebagainya. Mekanisme agihan semula harta terbahagi kepada dua, iaitu langkah wajib dan langkah sunat. Okey, apa yang dikatakan dengan langkah wajib ni? Terdapat zakat, faraid, infak wajib. Okey, dekat sini untuk kita nak agih, melakukan pengagihan ni, harta tu boleh melalui dalam langkah yang wajib. Okey, seperti zakat. Okey, seperti individu yang membayar zakat, orang yang mempunyai hasil pendapatan lebih membayar zakat. Okey, zakat tu akan diberi kepada golongan 8 asnaf seperti yang kita tahu: fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharimin dan sebagainya. Okey, contoh kenapa kena beri kepada fakir. Okey, golongan yang paling utama diberikan zakat ni adalah fakir dan miskin. Apa yang dikatakan dengan fakir, orang ni yang tidak mempunyai harta. Okey, contoh kalau dia makan apa, kais pagi, makan pagi, tak cukup lah harta dia tu, ataupun dia tidak mempunyai harta langsung. Tapi kalau orang miskin, dia mempunyai harta tapi tak cukup. Ada tempat tinggal tapi makan tak ada, macam tu. Okey, jadi pentingnya untuk pengagihan harta ni kepada orang-orang yang memerlukan, sebab dalam harta kita terdapat harta orang lain. Okey, jadi untuk macam faraid. Faraid dalam harta kita, selepas kita meninggal, harta tersebut akan menjadi milik ahli keluarga kita. Itulah pentingnya konsep faraid. Okey, contoh dalam infak yang wajib. Infak wajib ni, contoh kita sedekahkan harta kepada orang yang betul-betul memerlukan. Contoh seseorang tu rumah terbakar kan, memang memerlukan harta. Jadi kita ni sebagai seorang yang mempunyai harta, wajib tolong dia. Okey, kepada untuk langkah sunat pula, dia terbagi kepada 3 juga, iaitu wasiat, wakaf dan infak sunat. Okey, apa yang dikatakan dengan wasiat? Okey, wasiat ni sebelum meninggal tu, individu tu dia telah menulis wasiat atau membuat wasiat ni. Okey, harta ni diserahkan kepada si fulan bin si fulan. Okey, jadi dekat sini kita dapat lihat bahawa harta kita tu dapat pergi lebih jauh. Bukannya macam kalau faraid hanya ahli keluarga saja atau ahli waris yang memperolehi. Tapi kalau untuk wasiat, kita bolehlah bagi harta kita kepada siapa yang kita mahu. Okey, dengan syarat tidak melebihi 1/3. Kalau untuk melebihi, perlulah persetujuan ahli waris kita. Okey, jadi kat sini harta tersebut harta kita ni tidak dibekukan, macam tak tertumpu pada ahli waris kita je. Boleh diberikan kepada siapa yang kita mahu, kepada orang miskin, untuk berwakaf semasa untuk meninggal, dalam wasiat tu dan sebagainya. Okey, betul juga kita boleh melalui langkah sunat, pengagihan melalui langkah sunat, iaitu wakaf. Kita boleh mewakafkan harta kita. Sebagai tahu kan kebaikan ni wakafnya apa, supaya harta kita tersebut mengalir. Nanti bila kita dah tak ada apa semua, harta tersebut, pahala dari harta tu akan mengalir kepada kita. Okey, macam infak sunat tadi, bersedekah, membantu orang. Okey, macam tu je. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang etika aktiviti pengagihan. Okay, etika adalah aktiviti pengagihan terbahagi kepada dua, iaitu al-'adl dan al-ihsan. Okey, apa yang dikatakan dengan al-'adl ialah adil, iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Okey, dalam konteks ekonomi pula, kita semua tahu setiap individu tu dia mempunyai kemahiran ataupun kelebihan dia yang tersendiri. Okey, macam dekat sini, seseorang tu dia mengerjakan sesuatu mengikut kemahiran dia, jadi dia dibayar setimpal dengan apa yang dia kerjakan. Okey, macam itulah dalam konteks ekonomi. Okey, contoh kalau seorang buruh
dia akan dibayar dengan apa hasil kerja dia. Kalau usahawan, dia mengeluarkan modal dan akan memperolehi hasil daripada modal yang dikeluarkan. Okey, begitu juga tanah. Kalau seseorang individu menyewakan tanah, okey, dari hasil sewaan itulah apa yang diperolehi. Okey, dekat sini setiap orang tu mempunyai berbeza lah, pendapatan dia akan menjadi berbeza sebab mengikut kemahiran dia tersendiri. Jadi dalam konteks adil ni, apa yang dikerjakan, itulah yang dia dapat. Jadi adil lah kepada dia. Kalau seseorang ni kerja dia melakukan begini-begini dengan kemahiran dia yang tinggi, setimpal lah dengan apa yang dikerjakan, dan apa yang dia dapat tu setimpal lah. Okey, contoh macam dalam konteks al-ihsan. Al-ihsan tu ialah belas kasihan. Apa yang dikatakan dengan belas kasihan? Okey, contoh kalau dalam konteks Islam ni, yang wajib itu zakat lah. Kepada orang yang susah, kita akan beri pertolongan melalui zakat, wakaf dan sebagainya. Begitu juga dengan kalau orang susah, kita ni sebagai muslim bukan tunggu untuk bayar zakat, tapi memerlukan sedekah, infak. Kita nampak orang yang susah, kita akan rasa belas kasihan dekat dia. Okey, jadi dengan adanya agihan, itu termasuk dalam satu agihan harta kita. Kita menderma kepada orang lain, kita bersedekah. Okey, itu saja dalam konsep. Itu saja daripada saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nalina binti Abdul Hamid daripada kelas DPZ 5B. Okey, saya akan menerangkan tentang matlamat aktiviti pengagihan. Okey, apa matlamat dia? Okey, saya akan bagi 3. Yang pertama adalah mewujudkan sebuah sistem ekonomi yang praktikal. Okey, maksudnya macam mana? Okey, matlamat ni dia akan macam menekankan agar setiap individu ni akan mendapat bahagian masing-masing selaras dengan tenaga dan sumber-sumber yang telah mereka buat. Kira macam ialah nak mewujudkan ekonomi yang praktikal ni, kira macam kita kena apa yang seseorang individu tu buat, so kita kena bagi habuan dia mengikutkan kesesuaian dia, mengikutkan apa yang mereka usahakan tu. Macam tu. Lepas tu kalau macam matlamat yang kedua adalah setiap individu mendapat hak masing-masing. Okey, dia macam mana? Contoh dia macam matlamat ni dia tujuan dia untuk membolehkan setiap individu ni kira macam dapat hak ni masing-masing lah kan. Contohnya macam ekonomi Islam ni hanya memperuntukkan hak harta kepada mereka yang terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran sahaja. Malah juga kepada mereka yang ditetapkan Allah SWT sebagai rakan kongsi terhadap harta tersebut. Manakala hak yang ketiga ialah membasmi penumpuan harta. Contoh dia macam mana? Islam ni kan dia macam akan beri perhatian agar harta ni jangan dibiarkan tertumpu kepada segelintir golongan je. Macam kita tumpu dekat satu, contohlah dia ni ada pangkat, so kita tumpu kat dia. Macam tu, janganlah buat macam tu kan. Tetapi dia kena macam sebaliknya lah, mesti diberikan macam berkisarkan dengan masyarakat. Betul, seberapa luasnya boleh yang boleh supaya jurang antara orang kaya ni dengan orang miskin boleh dirapatkan. Kira macam tak adalah jurang perbezaan antara orang kaya dengan orang miskin ni. Kira hang miskin hang kena jejak sini, hang kaya kami kaya-kaya je, miskin sana. Kira macam tu tak boleh lah macam tu kan. Kira macam macam berpuak-puak. Kira benda macam tu tak baik lah kan untuk dari segi Islam kan. So macam tu lah, tu adalah matlamat aktiviti pengagihan ni. Kira matlamat dia tak nak lah macam tumpu dekat satu pihak je. Kira kalau dekat orang kaya kita bagi lebih, kat miskin ni tak agak lepas macam tu. So tak mau macam tu. Seterusnya saya akan menerangkan tentang prinsip-prinsip pengagihan. Apa dia prinsip-prinsip pengagihan? Prinsip-prinsip pengagihan ni ada 2. Yang pertama adalah adil, yang kedua adalah ihsan. Adil ni apa? Adil ni adalah keseimbangan. Ataupun maksud lain bagi adil ni, hak seseorang itu mestilah diberikan kepadanya. Kalau menurut
konteks Islam ni, okey, ekonomi Islam ni, adil ni adalah hak individu dari segi harta bergantung kepada sumbangannya dalam aktiviti ekonomi, untuk memperoleh hak sebanyak mungkin dengan menurut batasan syariah. Okey. Dia macam semua pihak mendapat hak yang sepatutnya. Kira macam contoh dia macam seorang pekerja ni dia berhak untuk dapat gaji ataupun upah dia. Okey, ataupun kalau seorang usahawan dia macam layak untuk dapat keuntungan dia, untung dia tu. Lepas tu kalau tanah dia tu kira dia macam kalau dia menghasilkan dia punya hasil, dia macam ditanam satu benda tu dan dia dapat hasil, so dia macam kenalah buat macam bayaran sewa ke, kira macam modal dia untuk menjana keuntungan, macam tu. Lepas tu pengagihan dia akan dilakukan sehingga tiada pihak yang merasa teraniaya. Kiranya macam kalau kita macam ada ni, kira macam kalau kita bahagikan satu hak tu, seorang tu tak akan rasa macam kenapa aku rasa macam tak adil ni, padahal aku lebih, aku dah buat usaha aku lebih, tapi dia tak buat apa pun, tiba-tiba dia boleh dapat banyak pada aku. Macam tu, kira benda tu tak adil lah kan. So adil ni kira macam bersesuaian dengan apa yang diusahakan, apa yang keupayaan yang dia buat, apa yang kecekapan yang dia buat tu, kira apa yang semua yang dia buat tu kira macam hasil kerja dia. So dia kena ganjaran dia tu kena macam bersesuaian lah dengan apa yang dia buat tu, apa yang diusahakan selama ni. So kita kena adil lah dalam meletakkan sesuatu benda tu, meletakkan sesuatu benda tu kepada hak dia, kira pada satu tempat dia. Kira adil dalam konteks Islam ni kira macam kita meletakkan sesuatu pada tempat dia. Macam tu. Kira tu maksudnya adil. Kira macam contohnya macam kisah cerita dalam hukum faraid. Kalau faraid kan kira macam kalau bagi kita macam yang tak ada pengetahuan ni, kira rasa faraid ni macam tak adil lah benda ni kan. Tapi sebenarnya Islam dah tak cantik dah. Kira lelaki akan dapat lebih, betul tak? Okey. Kenapa lelaki dapat lebih? Ialah sebab mereka kan ada tanggungjawab mereka. Tanggungjawab mereka terhadap mak, ayah dia, terhadap ibu dia, terhadap adik-adik dia lagi. Tu peranan lelaki. Kalau perempuan, ada kata kalau mereka dah berkahwin, mereka kena ikut suami dia apa. So mereka macam tak ada tanggungjawab untuk mereka tanggung. Kira macam lagi nak senang faham pasal adil ni, kira macam agihan kepada faktor pengeluaran berdasarkan prinsip adil. Okey, apa dia punya agihan kepada faktor pengeluaran berdasarkan prinsip adil ni? Okey, contoh dia macam buruh dan usahawan, mereka punya benda yang akan macam mereka akan peroleh adalah upah dan untung, betul tak? Jadi kalau tanah, kira macam kalau satu tanah tu mestilah dia akan dapat pada sewa dia. Kira macam anda kata kita sewakan satu benda tu, mesti kita akan kenakan cas dia punya sewa tu kan. Okay, kalau contoh kalau modal, mesti dia akan dapat untung. Kalau satu organisasi ni pun dia akan dapat keuntungan. Okey, seterusnya prinsip yang kedua adalah ihsan. Okey, ihsan ni apa? Okey, kita semua pun tahu kan, dekat harta semuanya ada kat dunia ni, semuanya Allah bagi pinjaman, semua ni hak Allah. So sebenarnya konsep pengagihan ni selayak-layaknya kira Allah yang berhak untuk menentukan pengagihan ni. Okey, sebenarnya tak semua orang yang akan dapat pengagihan. Macam contoh mesti kita akan rasa satu benda yang kita boleh, kita rasa selalu macam tak cukup. Contoh kita bekerja, kita susah payah, tiba-tiba kita dapat upah sikit je kan, rasa macam tak berbaloi. Sebab tu kita memerlukan bantuan ihsan. Okey, ihsan ni selalu ni dia akan terjadi, dia akan berlaku dari golongan orang yang berada, orang yang kaya, orang yang have ni kan, kepada orang yang macam kurang berkemampuan. Contoh ni macam orang yang miskin, orang yang cacat, balu, anak yatim, dan lain-lain lagi lah kan. So mereka ni sebahagiannya macam setengah ni mereka macam tak aktif kat dalam aktiviti ekonomi ni kan. Lepas tu yang lagi sebahagian selalunya mereka macam mereka dah buat dah, kira mereka dah usaha dah, tapi itulah mereka macam
nak macam mana, kira mereka macam gagal lah untuk memenuhi semua yang mereka perlukan. Kira macam mereka dah usaha tapi mereka macam still macam tak cukup lagi, so mereka macam memerlukan ihsan. Okay, selalunya ihsan ni boleh dilakukan dalam bentuk macam zakat, sedekah, kafarah, faraid, hadiah ataupun hibah kan. Lepas tu derma dan lain-lain lagi lah. So benda-benda macam ni dia akan dapat membantu orang-orang yang macam dalam keadaan macam mereka punya pendapatan mereka tu macam pendapatan mereka tu kurang. So mereka boleh dapatkan daripada golongan-golongan yang berkemampuan ni, orang yang ada-ada ni, orang yang kaya. Kira macam zakat kan, orang yang macam kira kita ada kadar dia, kita ada yang nak kena bayar kan. Kira orang yang macam tak berkemampuan, mereka tak payah perlu bayar zakat. Okay, orang macam tu mereka selayaknya untuk mendapatkan zakat. Sama juga macam hibah, kira macam derma. Kalau kita macam tengok kadang-kadang kita rasa macam Allah Akbar, kesiannya, so kita bagilah derma kan. Mana tahu dia dapat macam, sebab dalam kira secara tak langsung kalau kita tolong orang, insya-Allah Allah akan mudah pula urusan kita. Tu memang janji Allah. Kita mudah ke orang, Allah akan mudahkan kita. So janganlah macam berat-berat, jangan kira jangan berat lah hati tu untuk tolong orang. Sebab memang Allah dah janji dah, kalau kita mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita. Mungkin dari segi macam kita bagi duit kat dia tu, mungkin Allah tak bagi dari segi duit, mungkin Allah bagi dari segi kesihatan kita. Kira macam andai kata kita naik motor ni kan, kalau kadang-kadang kita tak perasan tau benda tu. Kira macam setiap kali kita naik motor, kita jalan-jalan je, lampu hijau. Tu sebenarnya rezeki yang Allah beri, tanpa kita duga, tanpa kita sangka. Betul tak? Tapi selalu macam kita tolong orang kan, mesti kata mana Allah tak balas pun lagi macam tu. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita tak perasan pun benda tu. Benda tu sekecil-kecilnya, tapi dia macam membahagiakan kita. Faham tak? Kita rasa macam sebenarnya benda tu kita rasa alhamdulillah, bersyukurlah, tapi sebenarnya kita tak perasan benda tu. Sebenarnya Allah dah balas dah apa yang kita buat. Macam tu. Okey, seterusnya adalah tanggungjawab kerajaan dalam pengagihan. Okey, apa tanggungjawab kerajaan ni? Okey, kerajaan ni sebenarnya dia macam memainkan watak utama lah kat dalam pengagihan ni. Sebab apa? Sebab tengoklah, tanggungjawab utama mereka ni adalah untuk memastikan keperluan rakyat ni dipenuhi. Okey, contoh dia macam mana? Okey, macam contohnya kerajaan ni mereka macam kena buat satu dasar yang boleh membawa kepada perpaduan, boleh menghapuskan kemiskinan, boleh menguatkan golongan yang lemah, lepas tu boleh memenuhi keperluan asas sesuatu individu ataupun sesebuah keluarga ni, supaya kualiti hidup mereka lebih baik, lebih meningkat, macam tu. Lepas tu untuk tujuan macam saya sebutkan tadi tu, kira Muhammad Abdul Manan, okey, dia macam ada menulis satu buku ni. Buku dia tajuk Islamic Economic. Okey, dia berpendapat dan dia berpandangan bahawa kerajaan ni kira dia macam bertanggungjawab untuk memastikan satu ekonomi. Okey, dia berpendapat dan dia berpandangan bahawa kerajaan ni kira dia macam bertanggungjawab untuk memastikan satu negara dia ni, sesebuah negara dia ni, kira macam zakat ni diwajibkan ke atas setiap individu yang berkemampuan. Lepas tu mengharamkan riba kepada pinjaman, penggunaan dan pengeluaran. Lepas tu mengharamkan riba, dan dia juga kena mewujudkan undang-undang harta warisan. Lepas tu selain itu, mereka juga kena macam menggalakkan satu pinjaman tu tanpa faedah. Yelah, kalau faedah kan macam menyusahkan satu individu tu kan. Lepas tu mereka tak boleh, mereka kena menggalakkan macam pemberian sedekah. Lepas tu mereka kena halang perbuatan yang macam menyusukan sumber-sumber ekonomi. Lepas tu mereka kena menggalakkan lagi organisasi takaful. Lepas tu mereka kena menggalakkan macam organisasi ataupun badan wakaf kan. Lepas tu kena
menguatkuasakan jaminan sosial yang boleh macam bagi keperluan hidup minimum dan mengenakan cukai tambahan tertentu. Kira tu macam Abdul Manan tu kira macam berpendapat lah yang kerajaan ni kena buat benda macam tu. So untuk memastikan kira kehidupan dekat satu negara tu kira macam lebih aman lah kan, kira macam lebih macam harmoni, kira kita saling melengkapi macam tu. Kita kena bantu orang macam yang dalam kesusahan, sebab itulah kita kena tunaikan zakat, kita kena rajinkan bersedekah, kita kena kalau kita ada rezeki lebih kan, kita buatlah wakaf apa semua tu kan, bagi mudahkan orang. Okey, langkah lain yang boleh dilakukan oleh kerajaan ni. Okey, langkah lain yang boleh dilakukan kerajaan, contoh dia boleh mewujudkan undang-undang mengenai pemilikan supaya semua pihak bertanggungjawab. Lepas tu mengawasi jaminan kepentingan umum, contohnya macam daruriyat, hajiyat, kamaliyat, contohnya macam tu kan. Lepas tu mereka juga macam kena pastikan macam keselesaan hidup untuk rakyat-rakyat mereka. Lepas tu menyediakan tenaga manusia yang terlatih dan berpengetahuan. Lepas tu mereka kena melengkapkan infrastruktur yang sempurna yang boleh macam mereka boleh menyekat aktiviti yang boleh menghalang ataupun menyekatkan aliran pengagihan dengan hukum yang setimpal. Kan macam tu. Lepas tu mereka kena tubuhkan satu organisasi zakat. Lepas tu dari segi kutipan dan agihan yang cekap. Lepas tu zakat dari segi kutipan dan agihan cekap, mereka kena juga bertindak ke atas mereka yang enggan membayar zakat. So kalau orang yang tak membayar zakat ni kira macam of course mereka kena denda kan. Lepas tu mereka kena utamakan kepada dasar kewangan Islam. Lebih ke utama kewangan Islam daripada konvensional kan. Lepas tu kena kurangkan pembelanjaan negara. Lepas tu kira macam tak payah berhutang lah kan negara bagi mengelakkan kira macam, yelah kita macam kalau negara banyak berhutang mestilah nanti duit, kira macam anda kata kerajaan tak cukup duit untuk bayar hutang tu, kira nanti takut nanti terguna duit rakyat. Kira tu bahayalah kan. Lepas tu kena macam mengurangkan pembelanjaan negara. Lepas tu mereka kena macam elakkan daripada pembaziran. Sebab yelah kalau bazir pun tak elok. Dia macam bersesuaian lah juga dengan firman Allah ni yang bermaksud supaya harta ini jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya, di kalangan kamu sahaja. Faham tak maksud dia kat situ? Benda dalam surah Al-Hajj ayat 7. Okay, maksudnya dia macam, yelah kekayaan ni takkan kita duduk dekat golongan yang kaya je. Faham tak? Kita duduk kelintir kat situ je kekayaan ni. Dekat orang kaya. Lepas orang miskin macam mana kehidupan mereka? Benda tu macam tak adil lah kan. So kita kena macam sama rata. Orang miskin kena rasa, orang kaya pun kena rasa. Tapi kan kita kena lebih utamakan orang yang kurang berkemampuan ni je lah kan. Okay, sekian daripada saya. Saya akan paskan kepada orang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya ialah konsep pengagihan dalam ekonomi Islam tunduk kepada peraturan Allah dan demi kepentingan keseluruhan hidup manusia. Ia bagi memastikan setiap manusia dapat menjalani hidup dengan sejahtera dengan mendapat bahagian yang sewajarnya. Islam mengajarkan kerjasama dan kesaksamaan ekonomi dalam masyarakat. Semua perbelanjaan yang baik kepada manusia lain dengan ikhlas dan sukarela bakal beroleh ganjaran pahala dari Allah dan menjadikan seseorang itu manusia yang bertanggungjawab serta menghalang keterlaluan kepada sifat individu.